Dan cuma lah mazhab Syafi'i ni tuan-tuan sekalian, zakat ini, zakat buah-buahan, zakat pertanian ini, zakat pertanian hanya bagi makanan yang asasi, makanan ruji dia bagi. Gandum, beras. Adapun buah-buahan dua saja, iaitu kurma, tamar dan juga zabib. Tidak wajib yang lain-lain. Beza dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Semua hasil pertanian adalah wajib. Dan Imam Abu Hanifah pula, satu lagi perbezaan dia dengan mazhab kita, mazhab Syafi'i ini. Mazhab Syafi'i sama macam mazhab jumhur, dia ada nisab pertanian. Mana pertanian itu mencapai kadar 300 gantang, baru zakat. Tapi mazhab Hanafi tidak, dia tak ada nisab. Banyak mana hasil pun telah tolak kos sebagainya, kena keluar zakat. Itu dia bagi mazhab Imam Abu Hanifah. Ala an-nakhl, iaitu menghitung keseluruhan buah yang telah masak ranum di pohon kurma. Wa hizru ma 'ala an-nakhli min ar-rutabi tamran, dan membuat anggaran berapa kadarnya bila kering, yakni menjadi kurma. Itu mana khars at-tamr, iaitu amil ataupun orang yang ditugaskan untuk menghitung zakat, dia mendatangi kebun kurma, kemudian dia melihat keseluruhan buah-buah kurma yang masak ranum yang masih ada di pokok. Kemudian dia membuat anggaran, jika kurma-kurma nanti matang, mana kering nanti, berapa kadarnya, adakah kadar itu mencapai nisab, iaitu khamsatu awsuq, 300 gantang. Dan jika mencapai kadar nisab, maknanya wajib dikeluarkan zakat nanti. Dan zakat dipungut bukan pada ketika itu, bukan pada ketika al-khars atau pentaksiran itu dibuat. Sebaliknya, apabila telah mencapai, dipanggil telah kering nanti, kurma itu telah kering ataupun telah dituai nanti. An Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghazwat Tabuk, falamma jaa wadi al-Qura idza imra'atun fi hadiqatin laha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhir hadis. Hadis ini panjang matanya, kita terus pada melihat terjemahannya. Hadis ini tuan-tuan sekalian, muka surat 383, hadis yang ke-1419, dan dia masuk dalam kaedah yang diajar oleh Nabi SAW bagaimana untuk menguruskan zakat pertanian dan menguruskan zakat pertanian. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, yang dia menceritakan, kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perang Tabuk. Maknanya di sinilah kami keluar berperang. Kami keluar berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ini adalah peperangan yang jauh, mengambil tempoh 10 hari lebih kurang, 10 hari perjalanan daripada Madinah menuju ke Tabuk. Ketika tiba di Wadil Qura, iaitu Madinatun qadimatun bainal Madinati wasyam, satu kota lama yang berada di perjalanan di antara Madinah dan Syam.
Syam pada ketika dulu tu Rasulullah dia masuk Jordan, dia masuk Palestin, itu Syam. Ketika tiba di Wadi Al-Qura, tiba-tiba ada seorang wanita di kebunnya. Mana Nabi di Wadi Al-Qura itu, Nabi tersompak dengan wanita yang sedang berada di kebunnya. Maka Nabi SAW bersabda, taksirlah. Mana Nabi suruh dia mentaksir. Nabi bersabda kepada sahabat, faqala Nabi SAW li ashabihi ukhrusu. Nabi sebut kepada sahabat-sahabat dia buat taksiran kurma yang ada dalam kebun dia tu. Dan Rasulullah menaksir, wa kharasa Rasulullah SAW asyarata awsuqin. Jadi Rasulullah pun turut mentaksirkan dan ditemui lebih kurang 10 wasaq. Yang 10 wasaq, satu wasaq. Sebelum ni kita dah jumpa dah. Hadis Nabi menyebutkan nisab zakat adalah satu awsuq, satu wisq, 60 gantang. Jadi 10 wasaq di 600 gantang. Mana lebih nisab lah. Nisab 300 gantang saja. Jadi bila dibuat taksiran, kurma-kurma yang masak ranum yang ada di kebun dia itu, kalau kering nanti akan hasilnya lebih kurang 10 wasaq, iaitu 600 gantang. Beliau bersabda padanya, kemudian Nabi berkata kepada dia pula, kepada wanita tadi, faqala laha ahsi ma yakhruju minha. Kamu hitunglah. Dhamir itu faqala laha, mana wanita tu, wanita pemilik kebun itu. Nabi kata kepada dia, ahsi ma yakhruju minha. Hitunglah apa yang keluar daripadanya. Mana hitunglah, kamu hitung berapa kadar zakat yang wajib kamu keluarkan. Ketika kami sampai di Tabuk, beliau bersabda, itu dalam perjalanan. Nanti Nabi patah balik, nanti Nabi singgah sekali lagi di kebun tersebut. Ketika kami sampai di Tabuk, kata Abu Humaid As-Sa'idi, beliau yang Nabi SAW bersabda, sesungguhnya nanti malam akan menghembus angin kencang, maka janganlah seseorang pun berdiri. Jadi Nabi telah sebut, dia bagi perkhabaran yang Allah Ta'ala beritahu pada dia. Kadang-kadang kalau bahasa ini kita kata ramal lah, tapi Nabi ini dia bukan peramal. Peramal ini dia buat ramalan, mana malam ni hujan, malam ni akan ada ribut kencang. Tapi Nabi ini dia nubuat, maknanya dia mengkhabarkan apa yang akan datang itu berdasarkan kepada wahyu yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada baginda. Janganlah seorang pun berdiri, maknanya angin itu kencang sangat kencang. Kalau berdiri boleh terpelanting. Barang siapa yang mempunyai unta, hendaklah ia mengikatnya. Kalau tak ikat pun unta itu akan terpelanting juga. Lalu kami mengikatnya, berhembuslah angin kencang, ada seseorang yang berdiri, maka ia terlempar sampai di Bukit Tayyib. Mana hebat, mana memang angin ni memang kencang semua. Orang nak kata jangan berdiri, dia berdiri juga kawan. Mana terpelanting sampai ke Bukit Tayyib. Wallahu a'lam, mudah berselian Bukit Tayyib ni berapa jauh dia. Kemudian ringkas ceritanya, perang Tabuk ini dia tak berlaku. Tidak berlaku perang Tabuk. Raja telah memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor bagal. Jadi mana dia berlaku, orang panggil apa? Perjanjian damai.
dengan dipanggil dengan pihak di sana. Raja telah memberi hadiah kepada Nabi SAW seekor bagal. Bagal ini kata dia peranakan, kacukan kuda dan kaldai putih. Bagal warna putih. Bagal ini adalah kacukan kuda dan juga kaldai. Kemudian diberi juga pakaian kain bergaris. Pakaian kain bergaris. Mungkin maksudnya itulah bercorak-corak. Pakaian kain bercorak-corak. Wa kasahu burdan, kain burdah. Burdah ni sebenarnya kain selimut. Kain selimut. Dan biasanya kain itu ditenun dalam bentuk dipanggil kata apa kain yang mana coraknya itu di sini disebut bergaris-garis. Dan ia menjamin, dan ia di sini Rasulullah. Raja tadi dia beri hadiah kepada Nabi SAW, dan ia di sini Nabi pula menjamin keamanan di pantai laut mereka. Dalam lafaz hadisnya dia sebut wa katabalahu bi bahrihim. Nabi menulis surat perjanjian untuk terus mereka memerintah di daerah laut yang mereka kuasai itu, dengan syarat mereka membayar jizyah. Itu sebagaimana yang ditulis dalam syarah hadis. Ketika beliau yang Nabi SAW sampai di Wadil Qura, mana jalan pulang, dah selesai semua urusan dia panggil urusan baginda ke Tabuk. Maka dalam perjalanan pulang sampai semula di Wadil Qura tadi, tempat adanya kebun wanita tadi. Beliau bersabda pada wanita itu, kebun kamu menghasilkan berapa penghasilannya? Dia menjawab 10 wasq, sesuai dengan taksiran Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku ingin segera ke Madinah. Jadi Nabi tak nak tunggu lama-lama. Nabi nak pulang segera ke Madinah. Barang siapa di antara kalian yang ingin segera bersamaku, maka hendaklah ia mensegerakan diri. Ketika beliau mendaki Madinah, mana ketika Nabi SAW hampir sampai di Madinah, mana menuju mendaki Ashrafa. Ashrafa ni makna Nabi sudah dapat melihat Madinah daripada kejauhan. Nabi nampak dah Madinah. Maka Nabi bersabda, itu adalah Tayyibah, itu adalah Tabah. Jadi salah satu nama Madinah. Makna kita dah hampir sampai di Tabah, maknanya Madinah. Ketika beliau melihat Uhud, ketika Nabi melihat Uhud, beliau bersabda, ini adalah bukit yang menyintai kami dan kami cinta kepadanya. Nabi sebut Uhud. Nah, Uhud ini dia adalah bukit yang mana dia cinta kepada kami dan kami juga cinta kepada dia. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, cinta kepada tempat-tempat yang baik ini adalah sunnah Nabi SAW. Cinta kepada masjid, cinta macam Nabi ini Uhud. Nabi kata Uhud ini dia cinta kepada kami dan kami juga cinta kepada dia. Maukah saya beritakan kepada kamu sebaik-baik perkampungan Ansar? Nabi tanya sahabat-sahabat. Mereka menjawab, ya. Beliau bersabda, perkampungan Bani Najjar, mana perkampungan yang paling baik adalah perkampungan Bani Najjar. Kemudian perkampungan Bani Sa'idah atau perkampungan Bani Haris bin Khazraj, dan pada masing-masing perkampungan Ansar. Wa fi kulli dauril Ansar yakni khairan. Bahkan Nabi kata semua perkampungan Ansar adalah baik. Dan pada masing-masing, wa fi kulli dauril Ansar, pada keseluruhan
perkampungan Ansar adalah kebaikan. Jadi sebab itu sampai kali ini tuan-tuan sekalian, semua daerah di Madinah itu baik belaka. Diberkati oleh Allah, dan Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Dajjal akan sampai ke seluruh pelosok dunia, tapi dia tak boleh masuk ke Madinah kerana setiap lorong di Madinah dijaga oleh malaikat, dipelihara oleh malaikat. Jadi Dajjal tak boleh masuk. Tapi bila berlaku gempa hampiran Madinah, orang-orang munafik mereka yang lari keluar jumpa Dajjal. Dajjal tak boleh masuk, tapi mereka keluar jumpa Dajjal. Jadi sebab itu Dajjal ni, tuan-tuan sekalian, dia adalah fitnah akhir zaman. Yang boleh selamat adalah orang yang kuat iman dia. Yang kuat iman dia. Ada seorang budak, bila Dajjal, dia bertemu dengan Dajjal, Dajjal bunuh dia. Dajjal bunuh dia, kemudian Dajjal hidupkan dia semula. Lalu Dajjal kata dekat dia, macam mana sekarang? Kamu tak percaya lagi ke bahawasanya aku ni Tuhan? Lalu dia kata, sekarang ni aku lebih yakin, lebih percaya bahawasanya kamu adalah penipu. Kalau kita, wala'iyazbillah. Di mana itu Muslim, Tuhan ni bukan satu Tuhan, bukannya yang boleh buat benda pelik. Tuhan ini adalah yang ada sifat Tuhan. Tuhan ni zat yang ada sifat Tuhan. Tuhan ni bukan yang boleh melakukan benda yang luar biasa, bukan. Ini tuan-tuan sekalian, siapa yang ada sifat Tuhan, iaitu yang menjadikan alam ini, yang menjadikan kita. Kalau sekadar boleh menghidupkan, melakukan luar biasa, boleh menghidupkan orang yang mati lah katakan, tuan-tuan sekalian, itu mungkin sihir. Maka hanya mata kita saja yang nampak luar biasa itu. Tuhan adalah zat yang, maka kalau kita kenal Tuhan dan kenal agama, iman kita teguh, baru kita boleh selamat daripada Dajjal. Jadi tuan-tuan sekalian, Imam Bukhari dia bawa hadis ini dalam kitab zakat bagi menegaskan bahawa di antara perkara yang perlu dilaksanakan dalam urusan zakat pertanian ini ialah membuat pentaksiran. Amil sebelum tobik padi itu, ataupun hasil pertanian itu, dia buat dah taksiran. Yang buat taksiran berapa sekian sebagainya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, melakukan pentaksiran ini wal khars sunnatun inda Syafi'iyah. Melakukan pentaksiran ini adalah sunat di sisi mazhab Syafi'i, tidaklah wajib. Yang wajib itu ialah mengeluarkan zakat itu. Tapi kalau boleh dibuat pentaksiran dulu, maka itu yang paling baik. Dan cuma dalam mazhab Syafi'i ini, tuan-tuan sekalian, zakat ini, zakat buah-buahan, zakat pertanian ini, zakat pertanian hanya bagi makanan yang asasi, makanan ruji dia bagi. Gandum, beras. Adapun buah-buahan dua saja, iaitu kurma, tamar dan juga zabib. Tidak wajib yang lain-lain. Beza dengan mazhab Imam Abu Hanifah, semua hasil pertanian adalah wajib. Dan Imam Abu Hanifah pula, satu lagi perbezaan dia dengan mazhab kita, mazhab Syafi'i ini. Mazhab Syafi'i sama macam mazhab jumhur, dia ada nisab pertanian. Mana pertanian itu mencapai kadar 300 gantang, baru zakat. Tapi mazhab Hanafi tidak, dia tak ada nisab. Banyak mana hasil pun telah tolak kos sebagainya, kena keluar zakat. Itu dia bagi mazhab Imam Abu Hanifah. Ya. Kalau hasil pertanian rumah, dia tidak dapat hasil dia. Kemudian kalau dia berniaga pula, macam mana? Dia kalau dia berniaga, mana dia tertakluk dengan zakat perniagaan, ada haul setahun sekali. Zakat pertanian ini dia tak ada haul, dia tak kira tahunan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa atu haqqahu yawma hasadih. Tunaikanlah haknya, kewajipannya
yakni zakat pada hari dia dituai. Bila tuai saja maka kena keluar zakat. Tadi pentaksiran tadi dia kira anggaran. Nanti bila tuai nanti dia kena keluarkan zakat mengikut anggaran yang telah dibuat tadi ni. Setelah ditaksir itu, maka dia tahu dah zakat yang dia kena keluarkan 10%. Contohnya 10 tadi kalau kita baca dalam hadis tadi ni 600 gantang. Mana zakat dia 60 gantang. 60 gantang. Jadi setelah dibuat taksiran itu dia boleh guna dah. Dia nak makan kan nak bagi fakir miskin dia boleh guna. Jadi tanggungjawab zakat dia tahu dah 60 gantang. Dan sebagai ulama kata dia boleh bayar dengan hasil yang lain. Sama ada nak tunggu hasil tu boleh atau boleh nak bayar dengan hasil yang lain. Dalam mazhab Abu Hanifah boleh bayar dengan wang, dengan duit. Nah itu kelebihan buat taksiran. Kalau tak buat taksiran dia tak boleh guna, tak boleh. Lagi tak keluarkan zakat tak boleh. Tak boleh ambil, tak boleh. Jadi setelah dibuat taksiran dia tahu dah kata zakat amir dah taksir atas dia, zakat yang dia kena keluarkan adalah 60 gantang. Itu kelebihan buat taksiran. Dia dah boleh dah nak bagi fakir miskin kan, nak makan kan, nak apa-apa. Dia tahu dah bahasanya zakat dia kena keluarkan adalah 60 gantang nanti. Jadi kalau orang berniaga kurma, dia bukan zakat pertanian lah. Dia kena zakat, dia panggil zakat zakat perniagaan. Mana kalau dia buat perniagaan nanti tunggu setahun pula lah. Kena zakat lepas setahun nanti. Mana dia buat stok untuk jual, untuk perniagaan. Adapun hari ini dia berlaku, kita mengambil pandangan daripada Imam Abu Hanifah. Mana ada padi dah hari ini, petani-petani simpan stok dah. Ambil padi saya turun dalam lori, hantar kilang. Maka pada ketika itu dia dapat saja duit masuk dalam akaun, maka dia sudah tertakluk dengan kewajipan zakat. Bukan lepas tahun. Jadi zakat itu, zakat perniagaan itu kilang. Kilang tu dia kena apa ni? Dia beli padi itu untuk dia proses, untuk dia berniaga beras dan sebagainya. Jadi bila cukup setahun, dia kena kira lah stok yang ada. Bila cukup haul, dia kena kira dalam gudang dia, duit dia panggil apa? Duit dia kena campur sekali, bukan kira duit dalam gudang saja. Duit cash, duit dalam akaun pun dia kena campur sekali juga. Dikira zakat. Itu beza di antara zakat pertanian dengan zakat pertanian. Zakat pertanian dengan zakat perniagaan. Jadi sebab itu bila kita nak bincang lebih lanjut, macam mana dengan harum manis? Zakat harum manis. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak kena lah, sebab dia buah-buahan, dia tak masuk dalam, dia panggil amwal. Buah-buahan dalam mazhab Syafi'i hanyalah kurma dan juga zabib, kismis. Tapi tuan-tuan sekalian, jangan ingat kata dia tak akan kena zakat sepenuhnya. Dia kena juga zakat simpanan. Lepas daripada setahun, wang yang terkumpul itu, maka dia perlu kira zakat simpanan. Mungkin tuan-tuan dan puan kata, kalau macam tu Ustaz, habis dululah. Habis tak ada masalah tuan-tuan sekalian. Mana dia memerlukan. Dia memerlukan. Dia memerlukan. Macam tuan-tuan dan puan dapat wang hadiah lah. Bila dapat wang hadiah, pencen ke dan sebagainya, ataupun dah habis tamat perkhidmatan, dapat wang hadiah 1,000. Bila zakat nak dikeluarkan? Selepas tahun.
Selepas pemilikan setahun. Lepas setahun, habis lah. Setahun beli yang ni, apalah habis. Tuan-tuan dan puan memerlukan buat rumah, beli kenderaan dan sebagainya, memerlukan. Tapi kalau tuan-tuan dan puan tak belanja, 100,000 tu dapat duit hadiah, duit sagawati tu tak belanja, lepas tahun kena keluarkan zakat lah. Ataupun baki 50,000 kena keluarkan zakat. Yang tak boleh tuan-tuan bersekalian adalah sengaja kita buat sesuatu untuk lari zakat. Itu kita jawab, tuan-tuan dan puan jawab Allah Ta'ala lah. Contohnya, contoh pada zaman Al-Imam Abu Yusuf, ada seorang tanya dia, saya pakat dengan isteri saya, bila nak cukup haul saya, cukup tahun saja, saya pun pindahkan harta saya semua jadi milik isteri saya. Maka bila tepat cukup haul, cukup setahun, saya tak ada harta. Isteri saya pula, dia mula haul baru. Dia baru milik sebulan. Mana sebulan sebelum cukup tahun, saya dah pindah dekat dia. Bila sampai tempoh haul itu, saya dah tak ada dalam akaun saya, makna pemilikan saya tak ada. Yang isteri saya pula, dia baru milik sebulan. Bukankah itu menggugurkan zakat daripada kami? Jawab Imam Abu Yusuf, ya gugur, tapi kamu akan gugur dalam neraka nanti. Gugur dunia, hukum dunia selesai, makna ulama-ulama mungkin dia akan fatwakan tak wajib zakat sebab isteri kamu pun tak cukup setahun lagi dan kamu pun tak cukup memilikan setahun, dah berpindah kepada yang lain. Tapi kamu kena ingat, Allah Ta'ala mengetahui dan Allah akan menggugurkan, menghumbankan kamu dalam neraka nanti di akhirat. Jadi tuan-tuan bersekalian, selagi mana tidak ada dia panggil niat kita untuk lari pada zakat, habis nak buat macam mana? Dan di sana tuan-tuan bersekalian kena ingat, selain daripada zakat ini ada kewajipan lain, kewajipan berfakir miskin, dan kewajipan ada ibadat-ibadat yang lain. Dan kita orang beriman ini, dia sentiasa mikirkan bagaimana untuk dia menyimpan aset di akhirat. Jadi kerana itu, bila kita tak cukup zakat pun, tak cukup nisab pun, dari segi orang panggil apa, dari segi tanda syukurnya, kita keluarkanlah banyak mana yang kita nak keluarkan. Tapi kalau fatwa negeri Polis, dia mentarjih pandangan Imam Abu Hanifah, orang yang buat harum manis pun, jagung ke apa-apa, semua kena zakat. Dia semua kena luar zakat. Tuai saja kena kira zakat. Nisab dia sama, iaitu nisab yang sama dengan nilai 300 gantang. Nisab yang sama dengan nilai 300 gantang. 300 gantang, mungkin kita kata nak senang ceritanya, ambil beras lah. 300 gantang nilai beras lebih kurang 800 kilo. Kita sebut 1000 lah dengan bersilan. 1000 nilai duit semasa hari ini. Jadi itu dia nisab dia. Wallahu a'lam. Tuan-tuan boleh rujuk balik macam mana fatwa dalam negeri boleh ini, dia mengira zakat harum manis. Kemudian tajuk yang berikutnya, babul ushri fi ma yasqi min ma'is sama'i wa bil ma'il jari. Zakat al-ushri, zakat 1/10. Jadi tuan-tuan bersekalian, islah al-ushri, zakat al-ushri, dia adalah merujuk pada zakat pertanian. Zakat per-10 ini adalah zakat dipanggil pertanian. Kalau zakat rub'ul ushri, 1/4 daripada 10/10, itu merujuk pada zakat emas, zakat perniagaan. Zakat emas, perak, zakat perniagaan, zakat simpanan, itu dipanggil, istilah dia zakat rub'ul ushri. 1/4 daripada 10. 1/4 daripada 10, 25% lah. 2.5%. Jadi zakat 1/10 ni zakat pertanian, pada sesuatu yang disiram dengan air langit, air hujan, dan dengan air yang mengalir seperti air sungai. Mana kita tak campur tangan, tak perlu nak gomba, memang sepenuhnya air hujan ataupun air sungai, maka 1/10.
1/10. Enggak apa, tak ni. Okey. 1/10. An Salim bin Abdullah an abihi, dari Salim bin Abdullah dari ayahnya. Ayahnya siapa sekalian? Abdullah ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Ini cucu Sayyidina Umar lah, Salim ni. Salim bin Abdullah. Ini yang mengaji daripada sahabat Nabi, daripada ayahnya, iaitu Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ni dia ada dua anak murid. Satu Salim dan satu lagi Nafi'. Nafi' ni bekas hamba dia. Salim ni anak dia sendiri. Nafi' bekas hamba dia. Dari Nabi SAW beliau bersabda, yakni Nabi bersabda, dalam apa yang disiram oleh langit hujan dan mata air irigasi, yang terjemahan pada Al-Uyun, dan mata air zakatnya 1/10. Atau kana atriyan al-ushru, al-asriyan, iaitu ma yusqa bisailil jari, terusan. Yang ni dia tak terjemah. Apa yang disiram oleh langit, wal uyun. Al uyun jamak pada al ain, mata air. Au athriyan, al asriyan, au kana asriyan. Ai kata ulama Imam Al-Qasallani la isyarus sari ma yusqa bisailil jari, yang dialiri melalui terusan sungai. Al ushru 1/10. Wa ma suqiya bin nadhi nisful ushri, sesuatu yang disiram dengan kincir, zakatnya adalah 1/20. 1/20 iaitu 5%. Nisfu al-ushri. Tadi kalau al-ushru 10%. Nisfu separuh daripada 10%, mana 5%. 5%. Lebih sikit lah, lebih, sebab Allah Ta'ala dia ambil kira juga kepayahan kita untuk mengalirkan air. Kalau tengah-tengah hujan pun turun tapi tak cukup, kita nak kena gambar lagi, kata ulama 7.5%. 7.5%. Babu laisa fi maduna khamsati awsuqin sadaqatun. Bab tidak ada zakat pada apa yakni hasil tanaman di bawah 5 wasq, bawah 300 gantang. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa fi ma aqalla min khamsati awsuqin sadaqatun wala fi aqalla min khamsati min al-ibil az-zawdi sadaqatun wala fi aqalla min khamsi awaqi min al-waraqi sadaqatun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak ada zakat bagi tanam-tanaman yang kurang dari 5 wasaq. Satu wasaq 60 gantang, mana 300 gantang. Sebelum ni tuan-tuan bersekalian, kita dah kali dah ikut kilo secara tepatnya. Cari pun tak jumpa. Ada catat dulu. Ada Majlis Fatwa Kebangsaan dah buat keputusan bagi beras ni berapa? 1 gantang. Kalau tak silapnya dalam 1 gantang, tuan-tuan bersekalian, 2.6 kilo, 2,600 gram, 2.6 kilo. Itu berdasarkan Majlis Fatwa Kebangsaan. Jadi sekali dengan 300
300 300 kali dengan 26. Ya. 26 gram. 2600 gram, 26 kilo. Ya, jadi 780 kilo. Tak sampai 1 tan. 780 kilo tu hasil kena keluar zakat. 780 kilo kena keluarkan zakat. Tidak ada bagi zakat bagi unta yang kurang 5 ekor. Mana kalau 5 ekor unta baru keluarkan zakat. Dan tidak ada zakat bagi mata wang perak di bawah 5 uqiyah 200 dirham. Ya, 200 dirham. Ini pun kita dah kira dah. Ya. 200 dirham, 1 dirham 2.975 gram. Lebih kurang 595 gram. Kalau tuan-tuan ada perak 595 gram, nilai 1 gram hari ni perak murah, 3 ringgit 7 kupang. Ya, jadi nilai dia 2,201 ringgit kena keluar zakat. Emas tinggi. Kalau emas 20 miskal, 1 miskal sama dengan 4 suku gram emas. Lebih kurang 85 gram emas. Tuan-tuan dan perempuan lah khususnya. Ada simpanan emas ataupun tuan-tuan bersama juga beli aset public gold ke, jongkong emas tu. Kalau tuan-tuan mencapai 85 gram emas, wajib keluar zakat. Nilai semasa 1 gram dalam lebih kurang kita mengaji kitab ni dah sebulan lebih, 300 ringgit. Jadi nisabnya lebih kurang 25,500. Simpanan pun sama, perniagaan pun sama. Kalau aset perniagaan, kita kira barang apa semua, ni aset perniagaan itu mencapai 25,500, duit simpanan pun mencapai 25,500, saham pun sama mencapai 25,500, keseluruhan mana campak semua keseluruhan aset yang tuan-tuan ada mencapai 25,500, kena keluarkan zakat. Ini wajib keluarkan zakat. Itu anggaran lah, perkadaran. Atas 1 gram emas 300 ringgit. Mungkin wallahualam emas itu naik lagi ke, turun pula ke, wallahualam. Kemudian bab akhdhi sadaqati tamri inda siramin nakhli wa hal yutraku as-sabiyyu fi fayamussu tamra sadaqah. Bab memungut, mengambil ni mungut zakat kurma itu pada saat menuai, bukan waktu taksiran tu. Taksiran tu nak tahu saja berapa kadar, tapi zakat dipungut bila tuai, bila buat turun buah, kering tu.